tegakkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Isnin, 18 Mac 2026 bersamaan dengan 7 Ramadan. Alhamdulillah dah seminggu dah pun kan Fatin. Sebenarnya kita berpuasa, kami harapkan kita punya kesihatan setiap seorang daripada kita, Fatin, Syira dan juga penonton di rumah, semuanya baik-baik belaka. Maklumlah bulan puasa, bulan untuk kita beribadat, jadi kita harapkan segalanya yang terbaik untuk bulan ini. Betul. Bukan saja kesihatan tapi keceriaan juga. Betul. Tak naklah kalau kata bulan puasa tu kita kena lesu je kan. Kita cari manfaat macam mana untuk kita cergaskan diri kita dan juga kita bersama dengan orang-orang yang tersayang. Betul. Syira, macam mana 7 Ramadan? Alhamdulillah setakat ini Syira masih lagi berbuka di rumah, belum berkesempatan untuk berbuka dekat luar lagi. Fatin pula macam mana? Saya rasa terlalu awal. Saya cuma satu hari itulah masa hari istimewa saya. Tapi mungkin sekarang ni orang masih kejar-kejar untuk berbuka di rumah bersama keluarga. Nanti dah ujung-ujung tu nanti mungkin kita akan berlaku kesesakan jalan raya sikit kan. Okey, dan bercakap mengenai hari ini, banyak perkongsian yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Kami harap anda terus setia bersama Wanita Hari Ini. Sebab apa, Syira? Kalau bercakap mengenai 7 Ramadan ini, sebenarnya banyak kalau kita tengok kat media sosial, ragam-ragam anak-anak kecil kan, dan juga mereka yang berpuasa ni. Kalau anda tak percaya, jom kita saksikan VT TikTok ini. Jom. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada kan. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت. Mirul, jom kita main kejar-kejar nak? Main kejar-kejar? Jom lah. Boleh lah sebab kita puasa hari ni. Kau puasa? Kau bangun sahur ke tadi? Mestilah bangun. Bertera Amirul. Weh, tak haus ke? Tak adalah, tak haus pun. Tak lapar ke? Tak adalah, tak lapar lah. Tera lah. Mana puasa tak susah pun lah. Apalah korang ni. Tengok kita boleh mama. Kenapa, Dik? Haus. Allah, lagi 5 jam, Dik. Tahan sikit. Tekak adik tak tahan mama. Ya ke? Haus, panas. Alah, yelah. Kesian. Nah, minum. Tak apa, dah puasa separuh hari pun okey dah. Dapat minum air. Alah, Comel itu dia pelbagai ragam berpuasa sebenarnya. Bukan anak-anak je. Tapi kalau kita dapat lihat di media sosial kan Fatin, yang letih lesu sepanjang hari pun ada. Yang aktif macam tak puasa pun ada. Yang lepas sahur terus cari menu nak berbuka pun ada juga. Ada juga yang lepas berbuka terus cari mesin penimbang. Ada juga sebenarnya. Tapi tak apalah, apa-apa pun kita raikanlah kan bulan puasa ni dengan kebaikan dan juga dengan penuh kata manfaat untuk diri kita sendiri. Dan Syira, bercakap mengenai bulan puasa ni, banyak sebenarnya kan yang mungkin kita harapkan daripada bulan ini dan juga orang di sekeliling kita. Betul. Tadi salah satunya Syira dah cakap, kita harapkan kita punya tubuh badan diberikan kesihatan yang baik dan sebagainya. Dan itu sebenarnya ada kena mengenanya dengan topik kita pada hari ini, iaitu terlalu berharap. Kalau kita bercakap tentang terlalu berharap ni Fatin, saya kira banyak aspeknya dalam kehidupan. Mungkin dalam pekerjaan kita mengharapkan sesuatu dari pekerjaan, dalam rumah tangga kita mengharapkan sesuatu dari rumah tangga kita, dalam aspek persahabatan juga ada sesuatu yang kita harapkan. Saya setuju. Sebab apa, kadang-kadang kalau kita bercakap mengenai pengharapan ini, dia adalah satu doa yang mana kita harapkan untuk diri kita dan juga orang kedua dan juga ketiga. Tetapi bagaimana untuk kita mengatasi emosi kita, perasaan kita sekiranya pengharapan kita tu tak orang kata tercapai. Kan gagal buat masa itu. Bagaimana untuk kita menguruskan emosi kita akan kongsikan selepas ni. Dan anda kalau mungkin ada persoalan-persoalan berkenaan dengan topik terlalu berharap ini, silalah hantar di Facebook kami. InsyaAllah kalau ada masa kita panjangkan kepada panel kita. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Selepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih masih lagi bersama
bersama kami di Wanita hari ini. Kita masih lagi dalam bulan yang mana kita menyambut Hari Wanita, dan hari ini kita tak nak ketinggalan untuk kita sama-sama memberikan perkongsian bagaimana untuk kita memperkasakan wanita. Dan bersama saya hari ini kita nak perkenalkan selaku yang berusaha Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail selaku Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Doktor, apa khabar? Baik, Terima kasih doktor bersama dengan Wanita hari ini. Terima kasih Fatin. Puasa okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kalau kita bercakap mengenai bagaimana untuk kita memperkasa ataupun pemerkasaan wanita ni doktor kan, daripada Jabatan Pembangunan Wanita, mungkin penonton di rumah mereka tak tahu lagi apa agaknya peranan daripada JPW ini, peranan dan juga fungsi, kalau boleh sebagai mukadimahnya doktor. Okay. Terima kasih Fatin. Untuk makluman semua, Jabatan Pembangunan Wanita adalah satu jabatan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan fungsi utama kami adalah untuk membangunkan wanita daripada pelbagai aspek, daripada segi kemahiran, daripada segi kepimpinan dan daripada segi pemerkasaan mereka itu secara keseluruhan. Dan kalau kita nak tahu jugalah sambutan Hari Wanita selesai dan juga bagaimana agaknya program-program yang dijalankan oleh JPW bagi meningkatkan penyertaan dari kategori wanita ini sendiri dan juga dalam kita mencapai dari segi sektor ekonomi dan juga perniagaan ni doktor. Okey, kalau daripada segi perniagaan, wanita sebenarnya memang mereka ramai yang berminat dalam bidang keusahawanan. Kenapa? Sebab kalau kita lihat wanita di Malaysia ini berpendidikan. Lebih 59% wanita berada di peringkat tertiary berbanding dengan lelaki. Dan jadi mereka ini berpengetahuan. Walau bagaimanapun, mereka terikat daripada segi apabila mereka masuk dalam pasaran pekerjaan, mereka sekarang berada di peringkat 55.8% berbanding dengan lelaki 81.9%. Jadi ini menunjukkan bahawa lebih ramai wanita memilih untuk berada di rumah berbanding untuk masuk dalam pasaran kerja, dan 63% menyatakan kenapa mereka memilih untuk berada di rumah dan untuk tanggungjawab keluarga. Jadi mereka ini kebanyakannya berada di rumah menjaga anak dan mereka juga berperanan untuk menjaga ibu bapa sekiranya memerlukan. Jadi kerana ini menyebabkan wanita ini terpaksa dan membuat pilihan untuk berada di rumah. Dan kalau kita lihat sebenarnya kita telah membuat pelaburan kepada wanita untuk berada di dalam bidang pekerjaan. Pilihan itu dibuat berdasarkan faktor-faktor yang tertakluk kepada individu masing-masing. Dan untuk membantu mereka ini, pihak kami memberikan mereka kemahiran dari segi keusahawanan di mana mereka boleh bekerja dari rumah. Dan ini membuatkan mereka ada pilihan untuk menjana pendapatan dan tidak perlu keluar daripada rumah. Dan ini sebenarnya ramai wanita di sana itu menganggap ini adalah satu peluang yang mereka boleh gunakan untuk mereka menjana pendapatan, dan ini dapat mengurangkan kebergantungan mereka kepada orang lain. Saya suka mengurangkan kebergantungan mereka kepada orang lain, khususnya suami lah. Dan itu ada kena mengena juga dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Tetapi doktor, sejauh mana inisiatif yang dijalankan oleh JPW ini yang telah dilakukan ataupun yang sedang berlangsung, kita dapat orang kata melihat dan juga mengangkat agenda pemerkasaan wanita ini? Kalau kita lihat ya dari segi keusahawanan, ini adalah satu cara untuk kita meningkatkan peranan wanita dalam aktiviti ekonomi. Dalam aktiviti ekonomi ini mereka boleh menjana pendapatan sama ada dari rumah ataupun mereka boleh menggunakan memasarkan secara digital. Sekarang ini banyak wanita yang kita lihat berada menggunakan pelbagai platform social media untuk mereka menjana pendapatan. Dan ini kalau kita lihat melalui program di bawah Jabatan Pembangunan Wanita, kami ada program yang dinamakan sebagai Wijana. Dan melalui program kemahiran yang kami berikan ini membolehkan mereka ini membuat pemasaran yang lebih luas dan mereka boleh menjana pendapatan peningkatan sehingga RM1,000 sebulan. Jadi ini dapat membantu mereka lah untuk bukan saja pada diri mereka sendiri. Kelebihan wanita ini apabila mereka mendapat pendapatan, dia berikan bukan hanya untuk diri mereka saja tetapi juga untuk keluarga. Saya setuju doktor. Sebab apa, dia secara tidak langsung menjana orang kata pendapatan keluarga dan juga ekonomi juga kan. Betul. Sebab orang kata Menteri Keuangan ni wanita selalunya. Betul. Dan okey, kita dah sentuh berkenaan dengan bagaimana pemerkasaan wanita. Kita tak nak tertinggal juga mengenai kesedaran wanita, lagi-lagi berkenaan dengan isu penindasan dan juga keganasan ke atas wanita doktor. Adakah doktor rasa kesedaran tu masih lagi rendah dalam kalangan wanita ni? Wanita ini sebenarnya
walaupun kita banyak sebenarnya program advokasi yang kita jalankan untuk wanita, baru-baru ini pada tahun lepas 2023 advokasi yang kita jalankan adalah untuk gangguan seksual. Gangguan seksual ini bukan berlaku di tempat kerja sahaja, dia boleh berlaku di rumah atau dia boleh berlaku di tempat awam. Itu adalah antara advokasi yang kita jalankan pada tahun lepas, selain daripada advokasi untuk menangani keganasan terhadap wanita secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat wanita di Malaysia ini, walaupun mungkin dah ada yang tahu, tetapi mungkin ada yang segan. Mungkin mereka merasa malu untuk tampil ke hadapan, untuk membuat laporan sekiranya mereka menghadapi sama ada gangguan seksual ataupun sebarang bentuk keganasan terhadap wanita. Dan saya harapkanlah mungkin melalui rancangan Wanita Hari ini, sesiapa yang mendengar di luar sana, kalau ada apa-apa yang berlaku yang mereka merasa terganggu, sebenarnya wanita boleh membuat laporan. Sebab ini mereka ada hak. Kita sentiasa di bawah Jabatan Pembangunan Wanita, kita memberi pengetahuan dan advokasi mengenai hak-hak wanita dari segi perundangan. Betul, dan ini juga merupakan inisiatif yang dijalankan kata peranan masyarakat jugalah, Doktor, ya, untuk kita memberi kata support system kepada wanita yang teraniaya ni, dan juga berkenaan dengan inisiatif khusus bagi membantu golongan rentan seperti ibu tunggal, doktor dan juga warga emas dalam mencapai kestabilan ekonomi. Kita tak naklah orang kata ada yang keciciran, kan? Bagaimana? Betul. Untuk golongan wanita rentan, terutamanya seperti golongan ibu tunggal, kita ada program yang kita buat projek rintis pada tahun lepas, iaitu kita panggil program Kasih Ibu Tunggal, di mana kita memfokuskan kepada 3 elemen. Pertamanya, elemen untuk pemerkasaan diri mereka sendiri, ataupun kita kata untuk pembangunan kendiri. Dan keduanya daripada segi pengurusan kewangan. Sebab kadang-kadang ibu tunggal ini, apabila mereka ditinggalkan, mereka sebenarnya tiada punca pendapatan. Jadi kita memberi mereka pengetahuan mengenai cara-cara menguruskan kewangan. Dan ketiga, yang ini paling penting, dari segi perundangan, hak-hak mereka sebagai ibu tunggal, anak-anak nafkah macam mana. Dan ini adalah antara perkara-perkara yang kita tekankan supaya mereka dapat tahu dan bagaimana cara mereka dapat menangani masalah yang mereka hadapi sekiranya mereka menghadapi sebarang masalah berkaitan dari segi pengurusan keluarga itu nanti. Dan sedikit berkenaan dengan harapan doktor terhadap JPW dan juga kata-kata semangat untuk wanita di luar sana, Doktor. Okey, untuk semua wanita di luar sana, saya daripada Jabatan Pembangunan Wanita, pertamanya saya ingin mengucapkan masih lagi kita dalam sambutan selamat Hari Wanita Antarabangsa 2024, dan tema kita pada tahun ini adalah wanita di julang negara gemilang. Jadi saya menghasratkan supaya kita sama-sama dapat mengaspirasikan apa yang kita cakap mengenai wanita itu, di mana kedudukan martabat wanita itu kita perlu sanjungi, sebab pengorbanan mereka itu amatlah besar. Itu dia, dari wanita kepada wanita, sama-sama kita memperkasakan wanita, kita sayang kepada wanita. Dan terima kasih kita nak ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Wan Nur Ibtizam Wan Ismail selaku Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih, Doktor, banyak-banyak kerana bersama dengan Wanita Hari ini dan juga penonton Wanita Hari ini. Dan kita nak teruskan dengan topik kita hari ini, terlalu berharap. Seperti yang doktor kongsikan, wanita mungkin kurang kebergantungan selepas inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh JPW ini. Tapi bagaimana dengan anak-anak, orang lain, masyarakat dan sebagainya? Hari ini kita nak kongsikan. Tapi sebelum tu, kita nak saksikan laporan ini terlebih dahulu. Ni apa ni, Umi? Umi datang merisik Umairah Itu cincin merisik. Orang dulu-dulu cakap cincin bertanya. Cantiknya Umi. Ni mesti Ustaz Iqbal yang pilih, kan? Bukan. Ustaz Syakir. Dia yang pilih cincin tu. Dia nak merisik Umairah jadi isteri dia yang sah. Tak apalah. Memang Ustaz Iqbal cintakan Nur Dania. Ustaz Iqbal adalah lelaki terbaik yang pernah aku jumpa. Tapi Ustaz Syakir adalah suami yang terbaik untuk aku. Dan mungkin juga Ustaz Iqbal suami terbaik untuk Nur Dania. Tak apalah Umairah. Kau kena redha tau.
Itu dia sedutan drama cinta bersemi di cinta yang tidak berbalas lah senang cerita apa yang dikongsikan sebentar tadi. Fatin, itulah di kita manusia. Kadang-kadang kita mengharapkan kepada sesuatu. Kita mengharapkan cinta seseorang tetapi tidak dibalas. Kita harapkan orang lain masuk meminang tetapi orang lain pula yang datang. Dan tadi katanya kita kena redha. Perkataan terakhir di sedutan drama itu adalah redha. Maksudnya dekat sini kalau pengharapan tu adakah lawannya redha? Maksudnya itu persoalannya. Ya, itu yang mungkin kita nak kupas hari ini dan kita nak bertanyakan kepada panel kita di studio. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan mereka terlebih dahulu lah kan. Dan juga kita nak Syirah mula di sebelah Syirah. Okey, di sebelah saya tetamu yang pertama Nasali. Assalamualaikum. Sihat ke? Lama tak jumpa, last jumpa rasa tahun lepas. Ya, lama. Sihat Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah dan salam Ramadan. Salam Ramadan. Selamat berpuasa. Dan juga di tengah-tengah kita ada Fimi Don. Hai Fimi. Sibuk ke bulan Ramadan ni? Bulan Ramadan agak tenang tahun ni. Alhamdulillah. Adalah berharapnya ada job. Tapi itulah. Sabar, simpan sikit. Harapan sebab dia terdengar tadi. Sabar. Terus Tapi okeylah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di hujung sekali pastinya kita lama juga tak jumpa ni tetamu kita Encik Muhammad Saiful Bahri Osman selaku perundi motivasi. Assalamualaikum Encik Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya on tour macam inilah. Macam mana Ramadan setakat ni? So far alhamdulillah dapat puasa seminggu penuh lagi. Alhamdulillah. Semua berbuka di rumah? Alhamdulillah. So far setakat ni masih lagi berbuka di rumah. Baik. Dah lalang Cik Saiful yang di hujung tu yang bercakap. Kita nak teruskan dengan Cik Saiful. Dah biasa memang macam tu. Dah biasa ya. Kalau kita bercakap ni perlu kata apa? Terlalu berharap. Adakah terlalu berharap ini, contohnya seperti isteri mengharapkan suami, anak mengharapkan ibu bapa. Ibu bapa mengharapkan mungkin untuk yang warga emas dan sebagainya, kita saling ada kebergantungan. Tetapi bila bercakap mengenai terlalu berharap ni, adakah dia ada orang kata limitasi kalau kita nak buat pengharapan untuk kita mengelakkan kekecewaan, Cik Saiful? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada sahabat saya Fatin, so Syirah, so di hujung sana Cik Sally kita dan juga pelakon kecil dahulu. Sampai sekarang dah besar pada saya dah. Kan. Okey, baik. Soalan yang bagus. Bagi saya topik pada hari ini yang menariknya adalah terlalu berharap. So bagi saya kalau berharap saja tak jadi masalah sebab fitrah manusia itu Tuhan ciptakan dia berkeinginan kepada sesuatu. So bagi manusia yang tidak memiliki apa-apa keinginan kepada sesuatu maka dia adalah manusia yang paling ganjil dalam dunia. Pelik faham? So dia peliklah kalau ada 7 perkara ajaib tu dia yang ke-8. Dia yang ke-8. So tetapi apa yang kita nak bincangkan adalah bila mana seseorang itu meletakkan satu perasaan yang itu terlalu berharap seolah-olah di dalam minda dia, dalam pemikiran dia, dia akan dan dia pasti memperolehi perkara tersebut. So konteks ataupun perbincangan kita pada ini saya rasa kita open, kita buka kepada topik yang lebih luas. Mungkin pengacara kita ada banyak soalan yang nak ditanya kepada dua orang sahabat saya, bukan kepada saya. So apa yang saya nak bawa untuk yang pertama ini adalah dari sudut pandangan psikologi. Teori psikoanalisis Sigmund Freud mengatakan bahawa minda manusia ini ada dua. Minda sedar dan minda separa sedar. So minda yang sedar ini adalah dipengaruhi oleh 5 dari penglihatan kita ya, seperti mata, hidung, bau dan sebagainya, mulut dan sebagainya. Manakala minda separa sedar pula dia akan memberi respon ataupun menyimpan memori-memori tersebut di dalam minda seseorang. So yang biasanya yang terjadi yang mempengaruhi perasaan ataupun emosi seseorang tersebut kepada ingin terlalu berharap kepada sesuatu adalah disebabkan yang tersimpan di dalam memori kepala dia. Buat ini mesti dapat macam ni. So what happen kalau kita buat benda tersebut tak dapat. And that seperti mana yang pembukaan mukadimah tadi itu, mulalah emosi kita pada ketika itu berasa sedih, kecewa dan sebagainya. So apa yang saya nak maklumkan dekat sini adalah kita kena faham bahawa untuk kita melihat perkara tersebut balance So jarang-jarang manusia menggunakan yang dipanggil sebagai God spot ataupun titik ketuhanan yang berada di dalam kita punya lombus So ini ditakrifkan sebagai titik kepada ketenangan dan ketenteraman di dalam otak seseorang manusia tersebut. Sebab itulah Allah katakan di dalam surah Qaf ayat yang 50, sesungguhnya aku kata Tuhan lebih dekat daripada hamba-hambaku seperti mana lebih dekatnya aku berbanding dengan urat lehernya. Subhanallah. Main dekat sangat tu kan. Allahu Akbar. Jadi bila kita mengetahui bahawa terlalu berharap tersebut
kebiasaannya. Dia akan membawa konotasi ataupun kesan yang lebih negatif berbanding dengan berharap. Okey, faham. Bermaksud dekat sini Fatin, berharap itu adalah norma untuk manusia, tetapi yang jadi masalah perkataan terlalu berharap itu. Dan bercerita mengenai terlalu berharap ini, saya mulakan dengan Nas terlebih dahulu. Ya, Fimi? Pastinya kita pernah alami episod-episod yang kita mengharapkan sesuatu. Macam Nas sendiri pasti ada sesuatu yang pernah Nas terlalu harapkan, sama ada dia jadi ataupun dia tak jadi. Mungkin ada sesuatu yang dikongsikan. Ya, I suka bila cakapkan bila terlalu berharap tu. Sebanyaknya kita melihat banyak yang dekat luar sana, terutama sekalinya kaum wanita. Sebab dia lebih emosi, dia lebih hormon dia terlebih sikit kan. So bila kita terlalu berharap itu sebagai seorang wanita, dia akan terjerumus kepada kekecewaan yang melampau. Kerana satu mengharapkan, kalau yang berkahwin mengharapkan daripada suami. Apabila kita buat sesuatu, kalau suri rumah lah kan, bercakap pasal isteri melakukan kerja rumah, menguruskan anak-anak, kamu mereka kan. Tapi kita sebagai wanita selalunya kita berharapkan bila suami kita pulang, dia akan macam menguruskan benda lain, membantu. Tetapi bila dapat sama-sama tu, tapi bila dapat yang tak sama-sama tu, dia akan berbalik kepada kekecewaan yang melampau. Dan bila benda ni, orang kata virus, kalau sikit lama-lama jadi bukit kan, lama-lama dia akan meletup dan terjerumus kepada satu lagi topik, depression. Topik seterusnya. Kita akan panggil Nas lagi sekali. Tapi sebagai manusia memanglah kita banyak sangat mengharap. Tapi kadang-kadang kita, kalau untuk saya kena selalu sedar bahawa boleh berharap tetapi orang kata ukur baju badan sendirilah. Jangan terlalu sangat. Kena rasional. Rasional. Maksudnya Nas dah boleh orang kata menguruskan emosi lah. Maksudnya terlalu tu dah tidak, dia macam apa-apalah. Pada awal-awal umur yang lebih remaja, terlalu tu selalu. Tetapi bila dah di semakin matang, I suka semakin matang, dia macam terlalu tu kita tu tak naklah tolak tepi. Sebab kita dah mengalami kekecewaan banyak. Banyak kekecewaan yang kita macam tak boleh berharap sangat ni, tak ada terlalu berharap sangat. Pengalaman tu mengajar. Pengalaman mengajar. Sebab dia membuatkan kita akan kesihatan kita akan terganggu, pekerjaan kita akan terganggu, fikiran kita akan terganggu. Jadi untuk kita hidup dalam dunia yang banyak stres ni, kita janganlah terlalu ya. Janganlah terlalu. Tapi kita nak tanya kepada Fimi, sebab tadi kata Ramadan dia tenang-tenang. Adakah tak terlalu tapi mengambil orang kata ketenangan untuk orang kata mengharap tapi tak meletakkan harapan yang tinggi? Dia sebenarnya kalau mengharap ni, kalau terlalu tu maksudnya terlalu banyak benda yang kita mengharapkan ataupun satu benda tu yang berlebihan kita mengharapkan. Ni nak tanya balik ni So Saiful ni. contohnya kalau saya berharapkan saya dapat job, saya berharapkan saya dapat buka dengan family, saya berharapkan saya buka dengan kawan, saya berharap. So ada banyak harap. Itu pun kira terlalu berharap juga. Kan? Ataupun saya nak berjaya dalam hidup dan itu yang saya mengharapkan. Merangkumi semua. So mana satu kan? Macam contoh hari ni producer ajak saya datang, saya mengharapkan Fimi dapat cakap dengan best. Ataupun saya tak bercakap, saya tak ada mood langsung. Itu berharap juga. Saya set alarm tadi, saya nak bangun sahur. Apakah saya set pukul 5 pagi? Kalau saya meninggal pukul 3? So maksudnya kesudahannya kita mengharap atas semua benda yang kita buat. Apa benda yang kita bercakap, apa yang saya cakap, apakah respon akan menino. Saya harap sangat semua orang akan terima. So bagi saya harapan itu again semua akan berharap. Tetapi berapa banyak? So pada pendapat saya untuk syuting ke apa ke tahun ini, kita berharap pada satu benda yang tidak akan kecewakan kita. Yang tidak akan kita kecewa iaitu Tuhan. Tuhan tidak akan kecewakan kita. Bila kita berharap atas manusia, atas situasi, atas siapa, confirm akan kecewa sebab ada kebarangkalian untuk kita tak dapat. Satu saya sembang dengan Faizal Tahir. Faizal Tahir kata, berharap dengan Tuhan je Fimi. Satu saya ada lagu sambut sampai aku mati buat untuk Tuhan. So macam mana pun berharap akan apa saja yang Tuhan tentukan. Kalau gagal, aku harap kegagalan yang Tuhan bagi pada aku ni akan ada kebaikan akan datang nanti. Itu pendapat saya. Dan kata-kata Fimi ni ada kena mengenainya juga dengan komen. Sebelum tu awak ada nak cakap sesuatu sedikit. Adakah kata kenyataan ataupun pandangan Fimi ni selepas ada kekecewaan yang berlaku sebelum ini Fimi? Menjadi titik tengahnya tu. Saya rasa dia menjadi satu pengajaran tu ada. Kan sebab dia macam untuk seumpama kan panggil gambling kan. The more you put in, dia 50-50% chance. Kalau tak dapat,
the more you put, the more you lost lah. So kekecewaan itu lebih besar, sama besar dengan harapan tu. Suka saya dengar. Okey, baik, saya nak kongsikan juga daripada rakan kita yang saya kira boleh relate dengan apa yang dikatakan oleh Fimi daripada Izafir Aziz, katanya salam Ramadan. Pada pendapat saya, tak salah berharap, tapi jangan terlalu tinggi pada apa jua yang kita inginkan, kerana kita jangan lupa berdoa pada Allah. Sebagai langkah kita tak lupa pada siapa yang kita perlu utamakan. Yang paling utama, keredaan ibu bapa. Itulah yang tepat dan juga sepenuh keberkatan dari Ilahi. Betul. Itu mungkin perkongsian sangat baik saya kira. Tetapi saya nak ambil peluang ini untuk tanya kepada Cik Saiful. Kalau kita ada kata kekuatan untuk kita menguruskan emosi dengan baik. Tak apa, bukan rezekinya lagi sekarang kita macam tu. Tetapi ada antara dalam kalangan masyarakat kita yang mungkin dah cuba banyak kali, mungkin kefahaman tu kurang. Bagaimana untuk mereka mengubati hati mereka dan juga faham konsep tu? Okey, terima kasih. Soalan yang bagus, Soalan. Baik, cara untuk rawat, orang kata medication plan ataupun kaedah untuk memberi rawatan yang terbaik, seandainya kita rasa kecewa di atas apa yang kita mengharapkan, tak dapat. Yang pertama, saya rasa ubah cara kita berfikir kepada apa yang kita inginkan. So, manusia ni kadang-kadang bila fikirannya tersebut tidak diselaraskan dengan sesuatu yang rasional, seperti apa yang saya katakan tadi, ukur baju di badan sendiri. So, itu yang menyebabkan dia akan rasa lebih kecewa. So, baik. Paling contoh yang paling mudahlah. Mungkin minda kita mengatakan bahawa seperti Fimi katakan tadi, dengan job yang banyak kita dapat tersebut, kita akan gembira, kita akan hidup mewah dan sebagainya, senang hati dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya ada orang yang dengan duit yang banyak tersebut tidak boleh memberi kebahagiaan. Betul tak? Dan ada orang yang duduk dalam kemewahan tetapi tidak boleh memberi tidur yang nyenyak, tidur yang lainnya. So, pendek kata, sebenarnya apa yang Tuhan takdirkan kepada diri kita pada ketika itu adalah yang terbaik untuk diri kita. So, yang ini yang kadang-kadang susah untuk kita merawat hati kita sebagai insan terhadap sesuatu takdir yang kita sebutkan tadi itu, berdamai dengan takdir. Dan nombor dua adalah bagaimana sikap seseorang manusia itu, iaitu yang dinamakan sebagai tawakal. So, saya ambil konsep ini walaupun saya bukanlah ustaz, tetapi saya suka perkataan tawakal itu, kerana tawakal ini adalah sesuatu tindakan, perbuatan yang bila mana manusia lakukan, berusaha, hujung ending dia apa? Serahkan kepada Tuhan yang terbaik. Tapi minta maaf, yang menyebabkan ramai yang kecewa kerana terlalu mengharap ini, di hujungnya tidak ada tawakal. Sedangkan di dalam surah At-Talaq ayat ketiga, Tuhan dah menyatakan bahawa barang siapa yang bertawakal, that means maksud apa? Setelah berusaha, maka dia datang kepadaku untuk aku menentukan yang terbaik untuk dirinya. Maka Tuhan kata apa? Janji Tuhan adalah akan aku sempurnakan segala keinginannya. So, isunya, soalan yang Fatin katakan tadi, bagaimana kita, masyarakat yang ada kat luar sana, termasuk saya sendiri, untuk didik diri kita dengan memandang sesuatu apa yang kita tidak peroleh tersebut adalah datangnya, puncanya adalah diri sendiri juga yang mempengaruhi. Contoh. Mencari jodoh, maaf, bukan nak kata semua orang tak, ni contoh je. Bercinta kali pertama gagal, bercinta kali kedua gagal, bercinta kali ketiga pun gagal. Udah kalau tiga-tiga ni kita pakai watak Kak Long, minta maaf lah, bukan yang marah yang ada Kak Long kat luar sana, tak ada watak yang tegas dan sebagainya, yang menyebabkan penolakan berlaku daripada pasangan tersebut. Maka ingat apa yang Nabi katakan, barang siapa yang melalui jalan yang sama, dipatuk oleh ular yang sama, mendapat sakit yang sama, maka kata Nabi SAW, itulah orang yang paling bodoh. Sebab apa? Sebab repeat, diulang. Itulah ada kalanya, kadang-kadangnya dia akan menjurus kepada kita punya keinginan ataupun pengharapan tersebut tidak diperolehi. Faham. Saya suka bila Encik Saiful katakan tadi mengenai usaha, yang mungkin saya boleh tanyakan soalan seterusnya kepada Nas ini juga. Bila kita cakap tentang usaha, bila kita dah lakukan sesuatu kerja dengan baik dan sebagainya, pasti kita harapkan, mungkin kita harapkan pengiktirafan, kita harapkan pujian dan sebagainya. Akan tetapi untuk kita letakkan harapan kan Nas, kita kena rasional, kena seiring dengan usaha yang kita lakukan. Jangan kita buat seciput, kita harapkan yang seciput, kena seiring. Betul. Apa yang boleh Nas katakan? Betul, itu sangatlah betul, sebab takkanlah kita, kalau saya bekerja, kalau kita berlakon dalam kerjaya saya, kita berlakon sekadar lalu lalang. Lalu lalang you nak minta award, lalu lalang you nak minta bayaran beribu-ribu. Jadi tidaklah. Jadi tapi kepuasannya adalah sebagai seorang pelakon, bila kita bekerja
seikhlas hati, bila kita betul tawakal dengan apa yang rezeki yang akan datang dan apa orang kata job yang akan datang, tawaran yang akan datang, dia punya magic di akhir tu adalah sesuatu nikmat yang sangat indah. Sebab dahulunya saya buka-buka tak boleh, tak ada kerja ni, tak ada job ni, tak ada duit ni. Tapi bila kita duduk dan macam aku berserah dan aku tawakal dan apa yang rezeki yang ada ni, semoga rezeki ni diberkati, semoga rezeki ni halal, aku kerja dengan ikhlas, nawaitu yang betul. Kita tak dapat, dia punya pulangan tu ada sebab berlakon saya pun tak tahu saya punya gaji berapa pun. Saya tak tahu saya punya payment berapa pun. Kalau berlakon je. Nanti payment nanti kita uruskan. So bila kita macam tak apalah. Masa tu kan buat, tapi dia punya ujung result tu, bayaran yang diterima ataupun saya rasa macam alhamdulillah, inilah rezeki aku. Inilah berkat usaha aku. Balik 2-3 pagi tengah tak cukup tidur dengan apa yang ada. Jadi kata betul tawakal tadi dan juga berharap dengan usaha kita setimpal dengan apa yang kita dah lakukan tu. Pulangan dia pasti, yakin ya Allah, pastinya setimpal dan pastinya orang kata berbaloi dengan apa yang kita lakukan. Kalau itulah kata bola berharap, tu lalu lalang nak dapat award macam mana? Nak masuk naik kapet. Macam mana? Betul. Mana boleh macam tu? Itu jaminan dia lah kan? Ya, betul. Okey, kita nak kongsikan ini daripada Nur Khalida. Assalamualaikum. Saya nak share pasal berharap saya pada sahabat baik saya. Oh, ini friendship lah kan? Dulu saya sangat berharap pada dia untuk ada waktu susah senang. Tapi bila saya dipulaukan oleh dia, saya terlampau kecewa sampai dirujuk ke pakar psikiatrik. Selepas itu, saya sedar yang Allah itu hanya ingin kita terus berharap padanya. Salam Ramadan, Fatin dan Syira. Salam Ramadan awak, Khalida. Dan ini antara salah satu senario yang berlaku yang mana mengharapkan kepada manusia, last kali dia yang kata kesan tu berlaku kepada dia. Mungkin Fimi ada pengalaman juga yang berkenaan dengan kawan-kawan ini. Kadang-kadang bila kita muda tu, kita punya orang kata friendship tu sangat berbeza bila kita dah meningkat usia ni kan. I agree. Pernah tak dalam kata kelompok rakan-rakan yang topiknya macam kalau kau nak kau mesti dapat. Maksudnya itu satu pengharapan tapi dalam segi yang mungkin tak nampak sangat. Dia bila dalam kawan-kawan ni, apakah definisi kawan tu? Macam maksudnya apa kau nak aku akan tolong lah. Tolak duit ke tepi, tolak makan ke tepi, aku tolong ikhlas. Tapi sejauh manakah ikhlas itu? Adakah itu template? Template dari kata-kata friendship, maksudnya kata-kata sebagai seorang kawan, aku akan tolong. Mungkin tapi sejauh mana? Kadang-kadang benda tu dikeluar secara tak sengaja sebab dah sahabat kan. Dia macam aku tayar aku pancit kan. Okey, aku tolong kau. Sampai. Aku sampai. Tapi bila kalau katakan kebarangkalian saya pula tayar pancit tapi dia dekat Kedah ke apa, dah tak boleh datang apa. Masa aku tolong kau. So sejauh manakah ikhlas itu tolong kan? Dia berbalik ke again, jangan mengharaplah, kau buat ikhlas habis kan. Sebab bila kita buat dan kita berharap, maksudnya we want something in return. Tapi macam mana kalau tadi jalan kat belakang ekstra, tiba-tiba dapat award, tidakkah bukan itu apa yang awak harapkan? Itu adalah rezeki kan. So maka benda yang baik dan yang buruk akan ditentukan oleh Tuhan je. So kalau time tu kawan tu tak boleh nak tolong tayar pancit tu, janganlah in return put the burden on that person. Betul. Kan, bukan dia yang nak kita tayar pancit juga. Janganlah diungkit kita punya. Saya suka dia akan naik ungkit nanti. Saya suka bila Fimi bagi contoh kita bantu kawan dan sebagainya, tapi Encik Saiful, dan kita membantu kawan-kawan betul, kita ikhlas. Akan tetapi kalaulah ada timbul kita mengharapkan sesuatu daripada pertolongan kita buat kerja kita harapkan award, kita buat kerja kita harapkan itu dan ini, adakah kita tak ikhlas ataupun macam mana tu kita panggil? Terima kasih. So bila kita sebut tentang ikhlas ni, kalau tak salah saya ingat apa-apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Sayyidina Ali yang mengatakan bahawa sesungguhnya ikhlas itu umpama semut hitam yang duduk di atas batu hitam di malam yang gelap gelita. Dia takkan nampak. So dan adakah nak dapat award tu pun orang kata buat sesuatu kita mengharapkan mesti ada dapat timbalan dan sebagainya. Baik, dekat sini saya memecahkan ia kepada Samadir, ianya sebagai keperluan untuk hidup. So kalau kita tengok teori Maslow, bawah sekali itu dia akan pergi kepada keperluan untuk hidup, iaitu persekitaran, makanan dan sebagainya. Bagi saya sangat mustahil lah. Contoh Fatin datang ke TV3 ni buat kerja, tak apa, bos jangan bayar gaji saya ikhlas.
kita mulia hati. Sama-sama lagi So untuk pada pandangan saya, ikhlas itu perlu diletakkan pada tempatnya. Baik. Dan ikhlas itu merupakan asas yang dia tidak boleh diganggu. Yang ikhlas itulah yang akan merawat segala kedukaan emosi yang ada dalam jiwa manusia. So kenapa? Sebab bila kita terlalu mengharapkan kepada sesuatu dan kita tak dapat benda tersebut, maka ikhlas akan menjadi penawar kepada emosi tersebut dengan mengatakan bahawa apa? Dia akan ubah minda kita dengan mengatakan apa? Sesungguhnya apa yang aku tidak peroleh itu merupakan teguran daripada Tuhan. Sebagai contoh. Kan, teguran daripada Tuhan. So, kenapa Tuhan tegur? Oh, rupa-rupanya Tuhan itu bersifat cemburu yang tidak mahu disekutukan. So, kita mengharapkan sahabat kita bantu kita, tapi Allah kata no. Jangan harap kepada sahabat itu, harap kepada aku. Sesungguhnya akulah yang sebaik-baik memberi pertolongan dan bantuan kepada kamu. So, maka bagaimana nak wujudnya perasaan ataupun pemikiran tersebut? Dia dipandu oleh yang dikatakan oleh Syirah tadi, iaitu ikhlas. Ikhlas ni dia sesuatu perasaan yang sukar untuk dapat, tetapi bila diperoleh perlu dijaga sebaik mungkin. Okey, wow. Macam ni. Rasa bukan tertampar tapi terkesan dengan apa yang dikongsikan. Okey, saya nak bagi ini mungkin yang selalu sangat berlaku kalau bulan Ramadan. Kita dah plan dengan kawan-kawan ni nak buka puasa sama-sama. Nak buka puasa sama-sama sebab puasa tahun lepas tak sempat, masing-masing komitmen lah sebagainya. Puasa tahun ni kita dah plan-plan tak jadi juga. Bawa tahun depan. Bawa tahun depan. Itu perlu berharap ataupun macam tak payah ada pengharapan langsung Nas. Kalau dalam kes ni kebanyakan kawan-kawan yang kurang komitmen dia akan berharap. Tapi yang banyak komitmen tu dia akan macam insya-Allah ada tak adalah ada sampai bergaduh, ada sampai tak bertegur. Sebab apa? Sebab dah janji ni tahun lepas tak ada, tahun ni tak ni. Tapi macam tak payah berharap sangatlah, tenang-tenang. Raya minta maaf. Raya minta maaf. Tak jadi kan? Nanti raya kita minta maaf. Raya kita minta maaf lah. Kosong-kosong lah. Sekarang kan ada video call. Betul. Okey, dan Fimi mungkin ada kata-kata untuk penonton kita, kekuatan untuk mereka mulai hari ini. Boleh berharap tetapi janganlah orang kata meletakkan harapan tu di satu tempat yang mungkin tak dicapai. Itulah dia. Itulah dia. Saya rasa apa yang kita sampaikan tadi itu sangatlah tepat. Dan kesudahannya, dia jangan letak harapan kepada apa-apa yang ada di dunia. Letaklah harapan di sana. Apa-apa kita buat kat sini, mengharapkan di sana. Di sana, di alam sebalik mata. Maksudnya di alam syurga. Itulah yang kita mengharapkan. Jangan apa kalau kita buat kat dunia ni, sebab dunia ni sekejap je, dia tak mewah pun. Tak mewah apa kita dapat balik kat dunia ni, habis kat dunia ni juga kan. Patah tumbuh yang hilang berganti, maka yang akan selamanya di syurga saja. So usahalah ke sana. Itulah saya pun tak pandai tapi itu pun yang saya mengharapkan. Betul. Baik, dan mungkin secara ringkasnya sedikit dari Encik Saiful, silakan. Okey, secara ringkas untuk nasihat kepada diri saya dan untuk semua penonton-penonton yang ada dekat rumah sana. Manusia ni dia sibuk dan berharap sangat kepada rezeki yang besar. Tetapi dia lupa kepada yang memberi rezeki. Manusia ni dia sibuk dalam mengejar dan mencari kebahagiaan, tetapi dia lupa kepada siapa datang dan daripada siapa bahagia itu datang. So pendek kata, bila mana kita tidak melupakan Tuhan yang memberi tersebut dan kita mengharapkan satu harapan yang besar kepada Tuhan, janji Tuhan, sesungguhnya aku tidak akan mengecewakan hamba-hambaku, dan janganlah di kalangan hamba-hambaku itu berputus asa di atas apa nikmat yang telah aku berikan. So surah Az-Zumar. So maksudnya secara kesimpulan, perkataan terlalu berharap bukanlah perkataan yang salah, tetapi kesilapannya kita meletakkan perasaan dan juga emosi dan pemikiran itu kepada insan ataupun kepada makhluk. Tetapi kalau kita meletakkan terlalu mengharap itu kepada Tuhan, pasti kita dapat. Betul. Baik. Wallahualam. Wah, itu dia. Kita tukar mindset kita mulai hari ini, okey? Dan mungkin kita bersederhana dalam meletakkan pengharapan, dan juga kita kurang pengharapan untuk manusia. Allah yang satu. Betul. Yang penting kita kena rasional dalam apa yang kita letakkan. Baiklah, Nas Salleh, Fimi Don dan juga Encik Muhammad Saiful Bahri Osman, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian untuk hari ini. Terima kasih. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Wanita hari ini.
Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita hari ini, pastinya kita sebagai seorang wanita ini kita memakai banyak topi dalam satu masa. Kita lah suri rumah, kita lah wanita berkerjaya, kita nak uruskan anak-anak. Mungkin ada dalam kalangan kita juga yang menguruskan keluarga, ibu bapa dan sebagainya. Dan penting, walau sesibuk mana pun kita untuk terus mengamalkan gaya hidup sihat. Dan dalam mempromosikan gaya hidup sihat, ada sesuatu yang dikongsikan, inisiatif daripada Kementerian Belia dan Sukan. Jom kita saksikan paparan ini. Program Senam Robik Community ini kita sasarkan untuk kawasan perumahan PPR di Kuala Lumpur. Kenapa PPR? Kerana kita nak menyenangkan golongan khasnya warga emas dan kaum ibu yang suka untuk keluar bersenam kerana mungkin mereka ada penjagaan anak, dan di kawasan perumahan PPR mereka hanya perlu turun dari rumah dan mereka boleh bersenam. Kenapa PPR di Kuala Lumpur? Kerana ini adalah pilot projek kita di kawasan wilayah persekutuan dan PPR memang kekurangan fasiliti untuk rekreasi. Itu sebab KBS akan menawarkan perkhidmatan ini sepanjang tahun, setiap minggu sekali untuk Senam Robik Community ini, dan yuran untuk tenaga pengajar ini dibiayai oleh KBS, percuma untuk penduduk. Seperti yang saya telah jelaskan, kita nak mereka mempunyai gaya hidup yang sihat. Kalau gaya hidup yang sihat bermaksud kita tak boleh buat program satu kali, one off. Kita kena pastikan dia berulang dan sepanjang tahun terus berjalan. So hasrat saya adalah bila mereka telah rasa biasa dengan gaya hidup ini, mereka akan menambah lagi jumlah program ini kepada mungkin 2 hari seminggu ataupun bukan setengah jam, lebih 1 jam. So itu hasrat saya lah. Kenapa senam robik? Kerana senam robik kita tak perlukan peralatan raket, bola, okey, dan semua mereka boleh mengikuti dalam program ini. Yang saya lihat kadang-kadang accessibility kepada sukan ini mungkin ada yang tidak mampu untuk beli kasut sukan. Dengan adanya senam robik, walaupun mereka tak ada kasut yang sesuai, tetapi bila mereka turun bersama, trainer mereka akan bagi maklum balas kepada kita dan kita akan tengok cari jalan bagaimana kita boleh membantu mereka. Senam robik merupakan senaman yang sangat senang dan tak perlu kos yang tinggi dan boleh menampung jumlah orang yang ramai. Banyak kawasan parlimen di seluruh Kuala Lumpur kecuali Segambut kerana Segambut tak ada PPR. Selalunya bila kita kerajaan nak bina sesuatu fasiliti, mereka akan lihat ada tak keperluan ataupun ada tak permintaan ramai. Bila kita nak galakkan mereka untuk gaya hidup yang sihat, secara permulaan ini memang akan jadi lambat kerana semua tak pasti nak ke tak nak. Bila mereka tengok semua kawan-kawan dah mula bersenam, mereka akan bersama turun. Okey, jadi hasrat saya adalah untuk menilai pada hujung tahun nanti. Itu sebab kita bagi hadiah tunai kepada persatuan penduduk yang paling aktif untuk menggerakkan penduduk mereka. Gaya hidup ini memang pada permulaan sukar, tetapi bila dah mula dan rasa best, mereka tak akan henti. Itu adalah hasrat kita untuk mereka transisi daripada satu kali event kepada gaya hidup. Selalunya untuk mengamalkan gaya hidup sihat, kanak-kanak akan melihat apa yang ibu bapa buat. Okay, gaya hidup ibu bapa akan menjadi gaya hidup anak mereka. Jadi kalau kita nak pemekasaan belia, untuk pastikan tak ada yang tercicir, kita kena bantu accessibility kepada golongan yang mungkin tidak mampu untuk menjalankan program ini secara sendiri. Okey, itu sebab ini dibiayai oleh kerajaan. Dan saya berharap tua, muda semua akan turun dan anak-anak yang kecil akan mula melihat, oh, gaya hidup sihat ini, ibu bapa saya pun ada join sekali dan saya nak pastikan saya sendiri ada gaya hidup sihat. Semua
poster lokasi telah dipaparkan dalam laman web Kementerian Belia dan Sukan dan Facebook page Jabatan Belia dan Sukan Negara dan juga KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Harapan saya adalah permintaan yang banyak akan datang pada hujung tahun. Ini adalah duit yang saya rela untuk kita bayar kerana ini ada membantu semua ramai penduduk untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kita nak Malaysia jadi negara yang aktif, kita perlu mulakan hari ini. Saya suka tu gaya hidup yang sihat bermula dari ibu bapa dan kita kena mulakan hari ini. Jadi kepada masyarakat setempat jangan lupa untuk sertai aktiviti fizikal ini. Okey, baik, itu berkaitan dengan kempen gaya hidup sihat. Ini saya nak wawarkan juga kepada anda semua kempen Ramadan Raya yang sedang pun dilaksanakan di TV3. Yang mana kempen Rara macam dulu-dulu menampilkan pelbagai rancangan menarik sepanjang Ramadan ini di TV3 dan juga ditonton. Perkongsian menarik di Sembang Sahur, belajar memasak dengan apa nak masak ni dan juga belajar ilmu agama dalam halakah serta banyak lagi di TV3 sentiasa bersamamu. Jangan lupa untuk tonton TV3, kita sajikan kepada anda pelbagai rancangan menarik di sana. Boleh cuba resepi asam pedas ya. Saksikan di TV3 dan stream sekarang. Jangan lupa temu janji kita dekat semua program-program yang disiarkan di TV3 sepanjang Ramadan dan juga Raya ini. Okey, baiklah. Kita ada satu lagi perkongsian sekejap sahaja nanti. Tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Ini khusus untuk ibu-ibu di rumah yang mana ada perancangan nak tukar set orang kata pinggan mangkuk dah tak ada. Tetapi ini kita nak bawakan set yang terbaru daripada koleksi eksklusif Lenona. Ya. Hari ini kita nak bawakan yang mungkin pengguna sendiri Lenona, Nadia Hasnan, dan juga mungkin Nadia nak kongsikan dengan penonton di rumah berkenaan dengan produk terbaru koleksi eksklusif Lenona ini. Baik, Assalamualaikum semua. Salam Ramadan yang ke-7. Cepat je kan? Masa berlalu 7 hari dah kita puasa dan hari ini kami nak tawarkan kepada anda koleksi terbaru Lenona, dan untuk penonton anda, ini adalah koleksi yang kelima dah. Dah 5 dah. Kalau sebelum ni mungkin ada di antara ibu-ibu, kakak-kakak kita yang beli koleksi yang sebelum ni ada set pinggan mangkuk, ada juga yang beli untuk kenduri kahwin, nak pergi mana sebagainya kan. Hari ini cuba tengok apa yang ada kat depan kita ni. Kita ada Jumbo Rose. Dan kalau anda tengok dekat sini, kita datangkan kepada anda kuali yang sebesar, kalau saya panggil sebesar gedabak. Sebab 46 cm. Lepas tu ditambahkan lagi dengan beberapa saiz yang lain lah. Kita ada lagi dengan 26 cm dan juga 20 cm. Dan biasalah kalau kolaborasi di antara Wow Shop dan juga Nona, iaitu program TV wanita nombor 1 di Malaysia ni, kita pastinya akan berikan kepada anda hadiah. Ada apron, ada lagi dengan mitten secara percuma. Izinkan saya untuk tunjukkan lagi kepada anda. Sekarang ni kalau anda tengok dekat TV sekarang, nampak tak kenapa nama dia Jumbo Rose dan juga dia besar seperti itu. Cuba tengok daripada segi warna. Lawanya. Saya tak tahu nak tengok warna yang mana satu ni. Ya, sama je. Memang dia datang package. Jadi kalau anda tengok dekat sini memang sinonim dengan wanita lah, dengan gradient merah jambu seperti itu, dan juga ditambah lagi ada Lenona tulisan di sana kalau anda dapat perasan ya. Dan kami nak tunjukkan lagi kepada anda, nampak tu Lenona eksklusifnya kak. Kami tahu dekat rumah ada kuali, ada periuk, tapi ada ke yang warna merah jambu ada tulisan Lenona? Tak ada. Ya, ni saya nak tunjuk kat dalam pula.
betul dia. Besar. Yang ini seronoklah kalau beli hari ni kan. Sebelum raya dapatlah kita merendang yang banyak-banyak, tak payah nak kena masak banyak-banyak kali. Nak rebus ketupat, nak rebus segalalah kita punya ketupat palas, nak buat kuah lontong kak. Oi, tak payah nak berulang-ulang. Yang ni kita berikan kepada anda. Ni nampak daripada belakang. Dia nampak tak dengan warna merah jambu. Iya, yang ini kita nak bagi tahu kepada anda, kalau anda pergi belilah dekat luar sana ya tuan-tuan puan-puan yang ini saja satu saja mungkin dah 300-400. Sebab apa? Dia anti lekat, lepas tu macam-macam lagi lah. Tapi itulah kami dekat Wow Shop dan juga Lenona takkan nak bagi satu. Sebab itulah kami bagi lagi dengan dia punya yang 26 cm, bagi lagi dengan 20 cm. Sebab inilah dia set lengkap eksklusif untuk anda. Tengoklah tu dia punya bahagian penutup pula daripada kaca. Lepas tu ada lagi dengan dia punya tombol yang ada desain bunga ros dekat situ kak. Itulah jambul rosnya. Iya, itulah dia. Jadi sebab itu kita bagi tahu kepada anda, tolonglah kalau pergi ke beli dekat luar mungkin ada jual lebih kurang, tapi harga mungkin agak mahal lah kan. Tapi dengan kami harga cukup-cukup berbaloi, cumanya kami tak nak bagi tahu kepada anda berapa harga dia sekarang lah. Di mana mereka boleh tahu? Rahsia. Ya, kalau misalnya anda nak beli, yalah kakak-kakak pun dah seronok sangat kan. Dah terfikir dah, bukan kata untuk raya sahaja, tak raya pun kita nak beli juga untuk raya, tak raya sekalipun kita nak buat makan-makan besar dan sebagainya. Nampak ini tombol yang saya ceritakan kepada anda. Ini nampak besar, lebih besar daripada muka kita ya. Muka Fatih dengan Syira boleh masuk dalam ni. Kita tiga-tiga masuk kalau merendang boleh bagi jiran. Iya, boleh bagi jiran. Iya, kita boleh buat catering sendiri. Mini catering pun boleh sebab dia sangat-sangat besar. Jadi sebab itulah kalau nak tahu harganya, anda kena saksikan edisi khas Lenona sebentar saja lagi jam 2 petang, dan juga jangan lupa untuk dapatkan juga di website Lenona, lenona.com.my. Oi, sedapnya kalau masak untuk berbuka puasa kan. Satu keluarga kita mungkin 10-15 orang pun boleh makan. Nampak tu dia punya makanan rendang portionnya tu. Portion sangat besar, melimpah. Okey dia, itu dia koleksi eksklusif Lenona Jambul Rose. Jadi dapatkan koleksi ini secepat yang mungkin. Kalau anda nak tahu, selepas ini sebaik sahaja wanita hari ini jam 2 petang ini. Okey, sekali lagi saksikan edisi khas Lenona Jambul Rose pada jam 2 petang ini. Baiklah, terima kasih banyak kepada Nadia dan juga terima kasih kepada semua penonton setia wanita hari ini, dan esok kita akan kembali dengan menu kita. Bazar Ramadan. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini.